annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini Hakim bin Hizam yang saya sebutkan pada pertemuan lalu, orang yang menolak ghanimah. Kan Nabi pernah pesan kepada Hakim bin Hizam, kalau kamu tak ambil ghanimah maka sempurna pahala jihadmu di hari akhirat. Okey. Yang menjadi dalil jugalah para salaf, mereka tak ambil upah mengajar. Macam tu. Okey. Kok mana pun hari ni memang jauh daripada salaf. Memang semua ustaz ambil upah, saya ambil upah mengajar. Walaupun saya bercita-cita juga satu hari nanti nak jugalah mengajar ni, tak mau ambil apa-apa, sebab kita memang kehidupan kita kan tapi tak tahulah, gila tak ada apa-apa lagi. Setakat ni tak ada bisnes-bisnes yang kan. Saya berapa kali sebenarnya nak cuba dah, nak buat apa semua kan, tapi setiap kali nak buat saya fikir saya mesti akan disibukkan dengan urusan itu dan saya akan problem untuk mengajar. Sebab saya pernah buat, saya pernah jadi kontraktor kaya. Ya, saya pernah buat. Saya ada lesen. Dan apa jadi, saya buat satu projek 3 bulan, saya boleh kira berapa kelas yang saya pergi. Kuliah Zohor semua saya batal. Telefon batal hari ni, kuliah begini, batal. Macam tu. Sebab apa? Duk jaga projek, duk jaga pekerja, duk jaga macam-macam lah kan, barang tak cukup dan sebagainya. Sedangkan niat saya bekerja tu, niat saya buat benda tu, pada asalnya saya nak mengajar ni, kita nak ambil habuan dunia. Kerana memang ada perbincangan bab itu. Memang golongan salaf mereka membenci mengambil habuan dunia, sebab ada hadis kan, apa tu yang hadis tu ancaman dia berat lah bagi orang yang belajar ni, kemudian dia mengharapkan habuan dunia kan. Jadi atas dasar tu lah saya cuba, tapi tak jadi. Sebab akhirnya akhirnya saya jadi macam tu. Akhirnya kita duk buat benda tu, dia tepi tinggal mengajar. Sudahnya saya berhenti benda tu, pergilah mengajar juga. Alhamdulillah. Cumanya bila kita ilmu ni, sebenarnya banyak juga. Sebenarnya ilmu ni lepas kita zaman belajar pun kita boleh dapat juga manfaat, tuan-tuan sekalian. Bukanlah makna kata kadang-kadang ilmu ni secara masa zaman kita belajar, cara kita dapat ilmu tu lain. Masa dah lepas zaman belajar, kita dah lalui zaman kehidupan ni, dia lebih kepada memahami ilmu pula. Dia memperolehi ilmu tu lain. Zaman belajar ni zaman kita perolehi ilmu, ambil cedok macam tu. Hari-hari kita dapat benda yang baru kan, sampai hidup kita ni jadi apa tu, jadi sampai ke tahap tu macam-macam keadaan lah kita pernah lalui kan. Sampai ke tahap lupa makan kan, sampai ke tahap beli roti aish tu, roti Mesir tu yang dia campak atas tembok tu kan, beli tu segenih je dapat sekuping besar tu kan, makan tak sedar sebab baca kitab. Pernah je sampai ke tahap itulah. Fanaknya mengaji tu sebabnya apa? Dapat ilmu baru. Macam tu kan. Balik cuti belajar. Dah ada ilmu ni boleh mengajar. Kebetulan Allah anugerahkan sikit kita boleh bercakap apa semua. Ada pula kenalan-kenalan kita yang memang dah mengajar. Syekh, hantar cuti kan? Ganti pergi kuliah. Kita bawa ilmu ni, belajar ni, ganti kuliah. Dapat ilmu baru, pergi ganti kuliah. Sekali tu orang panggil, orang tak panggil dah. Sebab apa? Kita tak faham. Kita dapat ilmu tapi kita tak faham. Macam tu. Kita tak tahu nak bagaimana kita nak apply dalam masa yang sama, macam mana kita nak adaptasi kepada mad'u ataupun masyarakat. Dan ni bila kita dah balik apa semua ni, dia lain dah pergerakannya. Macam tu. Bila kita nampak, kita lebih kepada soal macam mana nak memahami sesuatu ilmu. Macam itulah. Okey. Cerita Hakim bin Hizam tadi, masalah bila saya duk lama ni, saya faham bahawa kita dapat maklumat ilmu baru tambahan yang kita hasil daripada masa perjalanan yang kita lalui, ya, bahawa bila mana kita ada niat lain pada kebaikan yang kita nak buat, itu bukanlah bermakna kebaikan di sisi Allah itu terpadam. Contohnya kita ambil macam bekerja dapat pahala tak? Dapat pahala. Habis tu kita bekerja, nak pahala ke nak gaji? Mana satu? Tak boleh kita jawab soalan tu kan. Pahala kan. Kalau bos tanya macam tu, macam mana? Nak kerja ni nak pahala ke nak gaji?
Tak payah kerja lah kat situ, pergi kerja tempat lain. Menginginkan gaji bukanlah makna menafikan pahala pekerjaan. Macam tu. Kerana itu pendapatan kita. Adapun pada beberapa sudut yang Nabi sebutkan ini adalah pada sudut tawaran-tawaran harta khas dalam Islam. Sebab tu sebelum ni saya kata, contoh dia seperti mana ghanimah, contoh dia seperti diat. Macam Huzaifah Ibn Yamani, dia tak terima diat kan, kerana ayah dia terbunuh tu, dia tolak. Sebab apa dia tolak? Kerana itu bukan pendapatan dia. Harta-harta yang bukan pendapatan kita, itu memang ada kebaikannya kalau kita nak tolak lah. Contohnya apa ni, apa tadi, ghanimah, rampasan perang, ataupun diat, ataupun faraid. Faraid dia bukan pendapatan kita, tapi kita secara sukarela kita tolak. Saya tak mau bahagian, tak apa, harus, hukum dia harus. Tapi tolak dengan sukarela lah, bukan tolak kerana lepas balah kan. Tak apalah, nak sangat ambil tu bukan tolak. Kalau orang ada adik-beradik kita pergi tolak macam tu, bagi juga bahagian dia, kerana sebenarnya dia tak tolak, sebenarnya dia bengang. Ya, bagi juga, kerana sia-sia dia tolak, bukan, sebab dia penolakan dia itu tidak membawa kebaikan kepada dia. Itu harta-harta yang berupa bukan pendapatan kita lah. Sebab tu bila kita tolong seseorang, orang bayar kat kita, boleh tolak tak? Kan, tolak lah, sebab dia bukan pendapatan kita, tak apa. Macam tu. Tapi kalau dia bagi, kalau kita ambil pun, dia tidaklah menafikan niat kebaikan kita menolong seseorang itu. Begitulah, wallahu alam.